Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Terima kasih pada pimpinan majlis yang dimuliakan Tuan Imam, pengurusi, pegawai dan seluruh jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, para asatizatul kiram, tuan-tuan guru, para alim ulama, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita dapat sama-sama berkumpul untuk kita bicarakan bacaan Al-Fatihah yang sempurna, yang mudah-mudahan ia menjadi sebab musabab kita dapat memperindahkan lagi bacaan kita, kerana masing-masing daripada kita insya-Allah dah pun boleh baca surah Fatihah. Cuma pada malam ini saya cuma pemudah cara sahaja untuk kita memperindahkan lagi bacaan kita, yang mudah-mudahan dengannya kita dapat menepati bacaan yang dipesan oleh Nabi SAW, Iqra'ul Quran biluhunil Arab wa aswatihim. Bacalah Quran itu dengan lahjah, dengan pelat orang Arab dan juga dengan suara mereka. Baik, disebabkan masa yang singkat yang dapat kita pada malam ni, kita daripada kitab ni tuan-tuan, kita langsung pergi kepada tahsin qiraah Al-Fatihah pada halaman yang ke-44. Jadi yang awal tu pengenalan surah Al-Fatihah, kelebihan surah Al-Fatihah, begitulah juga hukum hakam tajwid, waqaf, ibtida yang ada dalam surah Fatihah. Saya tak bicarakan secara langsung daripada halaman kepada halaman, tetapi akan ada di dalam tahsin nanti. Dalam panduan baca, waktu kita baca talaqi musyafahah, waktu tu nanti saya akan ceritakan hukum hakam dan sebagainya yang melibatkan tajwid, waqaf dan juga yang lain-lain. Rukun bacaan Al-Quran. Imam Ibn Jazari mengatakan, wa kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana lirasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-Qur'anu fahadhihi salasatul arkanu. Yang dikatakan rukun bacaan Quran itu, yang pertama ialah menepati wa kullu ma wafaqa wajhan nahwi, menepati wajah ilmu nahwu. Bacaan itu mestilah bertepatan dengan kaedah tata bahasa Arab. Maka andai kata seseorang membaca Quran tetapi bacaannya ataupun sebutannya itu bertentangan dengan kaedah tata bahasa Arab, maka bacaan itu tertolak. Yang kedua, sah sanad sampai kepada Nabi SAW. Bermaksud bacaan kita ambil daripada guru kita kepada gurunya, daripada gurunya, daripada gurunya, daripada gurunya, sampai kepada Rasulullah SAW. Saya adalah generasi pada lapisan yang ke-38. Tuan-tuan generasi yang ke-39. Dari segi rantaian nama, daripada nama saya sampai kepada nama Rasulullah SAW, kemudian sampai kepada malaikat Jibril, sampai ke Lauh Mahfuz, sampai kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi bacaan kita, saya generasi 38, tuan-tuan generasi 39. Itu dalam satu sanad yang ada di dalam kitab ini pada halaman 81. Tuan-tuan boleh tengok pada halaman 81. Saya mengambil bacaan ini daripada Syekh yang saya muliakan, Muhammad bin Abdul Nabi bin Abdul Hasib Ar-Raji Al-Azhari,
Beliau memaklumkan, beliau membaca daripada Syekh Abdul Rahim bin Abdul Ghani Al-Banna, dan memaklumkan bahawa Syekh Abdul Rahim membaca daripada Syekh Saleh Ahmad bin Muhammad Al-Syaimi, kemudian Syekh Saleh baca pula daripada Syekh Abdul Hakim bin Abdul Latif, kemudian Syekh Abdul Hakim bin Abdul Latif pula mengambil bacaan ini daripada Syekh Ahmad Abdul Aziz Ahmad Muhammad Az-Zayyad. Dalam rantaian sanad ini saya generasi yang ke-38. Tetapi kalau dalam sanad-sanad saya yang lain, saya juga mengambil bacaan daripada Fadilatul Syekh Hani Jamal Husaini. Sanad Syekh Hani Jamal Husaini saya generasi 26, tuan-tuan generasi 27. Sebab Syekh Hani generasi 25. Masya-Allah, itu lebih dekat lagi. Kerana guru-gurunya muammar, guru-gurunya orang tua-tua 100 tahun lebih usia, maka pada ketika itu sanadnya jadi lebih dekat, disebabkan muammarnya mereka. Dalam sanad ini juga saya ambil daripada, selain daripada Syekh Muhammad Abdul Nabi yang ada namanya di situ, beliau mengambil daripada Syekh Abdul Rahim, maka saya khatamkan Quran pula dengan Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim ambil daripada Syekh Saleh Ahmad Muhammad Al-Syaimi, saya jumpa Syekh Saleh, saya baca pula dengan beliau. Kemudian apabila ditanya Syekh Saleh gurunya masih ada, Syekh Abdul Hakim Abdul Latif, saya jumpa pula dengan Syekh Abdul Hakim Abdul Latif, baca pula dengan beliau. Kemudian tanya Syekh Abdul Hakim Abdul Latif gurunya masih ada, maka kata beliau masih ada. Saya temui pula guru beliau Syekh Ahmad Muhammad Az-Zayyad, saya khatamkan pula dengan Syekh Ahmad Muhammad Az-Zayyad. Saya baca pula dengan Syekh Ahmad Zayyad. Jadi kalau nak dipotong boleh lagi, maksudnya sanad yang ada dalam pegangan tuan-tuan itu sampai kepada Syekh Ahmad Zayyad. Tetapi disebabkan sebagai beradabnya seorang murid dengan guru, maka saya letakkan juga nama guru-guru saya sebelumnya, supaya nama-nama mereka disebut yang mudah-mudahan terangkum dalam doa-doa kita sebagai murid. Baik, itu sah sanad. Maksudnya apa? Bacaan kita itu kita ambil daripada guru yang mengambilnya secara bersanad sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sanad ini tuan-tuan, kalau kita tak ada sanad sekalipun tidak mengapa. Sanad ini sebagai satu perkara yang mengembirakan kita untuk kita kenal siapa guru kita saja. Kalau kita tak ada sanad tetapi bacaan kita menepati bacaan orang yang dah ada sanad, maka itu sudah memada. Dulu-dulu kita mengaji dengan atuk kita, dengan mbah kita, dengan guru-guru kampung kita, kita tanya ada sanad tak? Kata dia la sanad wala banat. Sanad tak ada, banat pun tak ada, kata dia. Maksudnya tak apa, asalkan bacaan kita menepati bacaan orang yang ada sanad. Maka nak diperkenalkan orang yang paling fasih baca Quran tuan-tuan, sehingga sepakat ulama dikatakan afsahul lisan fi qarnil 20, lidah yang paling fasih baca Quran pada kurun yang ke-20 ialah Syekh Mahmud Khalil Husari. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita yang tak ada sanad ni tapi kita baca macam mana sebutan-sebutan Syekh Mahmud Khalil Husari, maka itu sudah memada untuk kita mengesahkan bacaan kita. Ulama mengatakan walaupun kita tak ada sanad, tetapi kita dapat baca sama seperti orang yang ada sanad, itu sudah memada. Syekh Mahmud Khalil Husari tuan-tuan, bacaannya sangat fasih dan menepati bacaan pelat orang-orang Quraisy. Kita hari ini kita banyak terpesona dengan bacaan Saudiyin, bacaan Arab Saudi. Tetapi Saudiyin qalqalah mereka agak kurang menepati kefasihan yang sebenar. Kalau kita dengar Saudi baca macam mana? Wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq. Bunyi qalqalahnya semuanya qa. Tapi cuba kita dengar rakaman bacaan Syekh Mahmud Khalil Husari. Wa qila man raq
wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq. Dia tak baca qa ke. Ya. Apa kata Imam Ibnu Jazari, pemegang sanad paling tinggi di dunia hari ini? Ya. Siapa juga yang mendakwa dia ada sanad Quran mesti sampai kepada Imam Jazari. Imam Al-Jazari mengatakan bahawa wa qalqalatu qarrib ila al-fathi mutlaqa wa la tasbi'anha billadhi qablu litajmula. Qalqalah itu hendaklah dibaca dengan bunyi yang hampir kepada fathah. Ya, bunyi yang hampir kepada fathah, bukan bunyi fathah, hampir kepada fathah. Kalau kita mengaji ilmu qiraat, bunyi hampir kepada fathah itu ialah bunyi taklil. Ya, contohnya qiraat Warsh, bila dia baca ya azawatil ya dengan taklil. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya sesama malam ni bukan original suara saya. Ya, disebabkan sesama ya tak dapat bagi pada tuan-tuan suara yang sebenar. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna faawha ila 'abdihi ma awha ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاق البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Itu bacaan Warsh. Kat belakang tu bunyi taklil, adalah bunyi hampir kepada fathah. Fathah fathah a, hampir kepada fathah kasrah i, hampir kepada kasrah e. Bismillahi majriha, itu hampir kepada kasrah, ya, bacaan imalah. Jadi bila dikatakan qalqalah itu hampir kepada fathah, bermaksud wa qila man raq, bukan raqa. Itu fathah ke barulah hampir kepada fathah. Ya. Ini siapa kata? Imam Ibnu Jazari, pemegang sanad tertinggi ya hari ini. Siapa juga yang ada sanad Quran pasti melalui beliau, dan beliau sudah berpesan baca qalqalah itu hampir kepada fathah secara mutlak, bukan dengan bunyi fathah, bukan dengan bunyi kasrah. Jadi sebagai pedomannya kepada kita, andai kata kita tak ada sanad tetapi bacaan kita menepati bacaan orang yang dah ada sanad, sudah memadah. Ya, sudah memadah. Syarat yang ketiga, bacaan yang kita perdengarkan itu adalah bacaan yang menepati resam Osmani. Kalaulah bacaan itu bercanggah dengan resam Osmani, contohnya apabila kita berikan anak-anak kita yang baru mahir Iqra 5 dan 6, ya, kita suruh dia baca bismillah sambung dengan alhamdulillah guna Quran Majid, maka pada ketika itu anak kita akan baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab apa dia baca mi alham? Sebab pada hamzah wasal diletakkan fathah dalam Quran Majid.
maka bacaan itu tidak menepati resam Osmani. Resam Osmaninya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, maka bacaan yang tak menepati resam Osmani itu adalah bacaan yang tertolak. Ya. Jadi inilah rukun bacaan Quran. Ada 3 daripada rukun bacaan Quran yang patut kita ambil tahu. Ya, yang pertama tadi menepati tata bahasa, yang kedua menepati bacaan yang bersanad, dan yang ketiga ialah menepati resam Osmani. Kata Imam Jazari, wahai suma yakhtalla ruknun asbiti syudzuzahu law annahu fi sab'ati. Apabila hilang salah satu daripada 3 rukun ini, tak cukup salah satu, bacaannya menepati bahasa Arab, bacaannya menepati resam, tetapi bacaannya bercanggah, bacaannya tak ada sanad. Contohnya seperti bacaan Imam Hasanul Basri, Maliki Yaumiddin. Hasanul Basri baca Malaka Yaumiddin. Pada nahunya betul, pada resamnya sama, tetapi sanadnya munqati', sanadnya terputus, tak sampai kepada Nabi SAW. Maka pada ketika itu bacaan itu tertolak. Tak boleh dijadikan bacaan di dalam solat. Apabila bacaan tadi tertolak. Maka mudah-mudahan pada malam ni kita dapat sama-sama baca surah Fatihah yang menepati 3 rukun baca Quran tadi. Saya ni tuan-tuan sebagai pemudah cara dan sebagai kita katakan pembuka jalan saja. Selepas ni maksudnya tuan-tuan kena cari guru-guru yang ada di sekitar Teluk Intan ni untuk tuan-tuan dalami ilmu Quran dan tepati lagi bacaan. Dan jangan bimbang malam ni kita baca ramai-ramai, sebab kalau baca ramai-ramai betul semua. Jangan bimbang, kita tak suruh baca seorang-seorang. Kita suruh baca ramai-ramai, sebab kalau baca ramai-ramai ni betul semua. Kalau baca seorang belum tentu lagi. Nak baca seorang mungkinlah 10 kali 20 kali ikut pengajian Quran baru berani baca seorang. Itu pun kadang tak berani juga. Telefon tilawah interaktif malam-malam. Saya baca ya ustaz, ya silakan puan baca. Saya baca ya ustaz, ya silakan puan baca. Saya baca ya silakan baca. 3-4 kali tak baca lagi sebab apa? Dia risau nak baca. Tapi alhamdulillah mau juga nak mengaji. Bila baca aja masya-Allah, tatajapa junubuhum anil madaji. Ustaz pun kata alhamdulillah bacaan yang baik. Dia tak katalah puan lain kali jangan telefon lah. Puan bicarilah seorang ustaz mengaji kat rumah. Telefon ni satu Malaysia duk dengar. Dia tak katalah macam tu. Kalau dia kata macam tu nanti rating program dia habis. Dia kata alhamdulillah bacaan yang baik, tapi perlu diperbetulkan. Bila dia sebut perlu perbetul tu semua sekali kena betul. Tapi alhamdulillah ada semangat nak mengaji. Baik. Jadi malam ni jangan bimbang, kita baca ramai-ramai. Kita baca ramai-ramai dulu. Baik, kita tengok pada halaman yang ke-48. Saya baca, tuan-tuan ikut. Mohon maaf sebab sesemua bacaan agak mengidung sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagai digata, baca ramai-ramai betul semua. Baik. Yang pertama kita perlu ingat tuan-tuan, kesalahan dalam baca Quran ni ada 2. Syekh Ibrahim As-Samannudi menyebutkan al-lahnu qismani jaliyun wa khafi kullun haram ma khilafin fil khafi. Amma al-jaliyu fahuwa mabniyun ghayyira wa amma al-khafiyu ma'ala wasfi tara.
Kesalahan dalam baca Quran tu ada dua. Yang pertama ialah lahan jali, dan yang kedua ialah lahan khafi, kesalahan khafi. Adapun yang jali itu ialah amal jaliyu fahuwa mabniyun ghaira. Yang dikatakan kesalahan yang besar ialah apabila mengubah struktur perkataan. Mengubah struktur perkataan, sama ada mengubahnya itu dengan mengurangkan huruf. Bismillahirrahmanirrahim, tak ada ba, patutnya bismillah, tapi dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu lahan jali, sembahyang tidak sah disebabkan satu huruf hilang. Maka mengubah struktur perkataan. Ataupun menambah huruf. Bismillahirrahmanirrahim, dia tambah apa tu? Tambah waw. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bismillah tuan-tuan, diingatkan jangan kita muncung lebih ke depan. Muncung lebih ke depan akan menambah waw. Tengok bibir mulut saya tak muncung pun ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak payah muncung. Ni yang muncung Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan datang waw. Itu juga merupakan lahan jali, kesalahan yang besar kerana menukar struktur perkataan. Ataupun menukar huruf kepada huruf yang lain, maka ia juga merupakan lahan jali. Tukar huruf Rabbil tiba-tiba dia baca Rabbil Alamin. Tukar huruf kepada hamzah, maka itu juga mengubah struktur perkataan dan ia mengubah makna dengan makna yang lain, maka tidak sah solat. Jadi pada bismillah ni kita kena hati-hati pada bis, jangan sampai bismillah hilang ba-nya, jangan sampai hilang ba. Kemudian yang dikatakan lahan khafi, kesalahan-kesalahan yang kecil, ma'ala wasfi tara, iaitu kesalahan-kesalahan yang berlaku yang melibatkan sifat-sifat mendatang pada huruf, ataupun dia tak membezakan sifat-sifatnya. Contohnya ra. Tuan-tuan, huruf ra kalau dia berbaris atau dia mati, maka dalam sebutannya ada getar lidah. Sifat itu namanya takrir. Tetapi sekiranya ra itu bersabdu, maka kata ulama tajwid, wa akhfat tikraru anhum indama tushuddida, hendaklah disembunyikan getar lidah ra ketika mana ra itu bersabdu. Jadi adalah kurang tepat ataupun kurang fasih bacaan yang apabila ra bersabdu digetarkan lidah. Bismillahirrahmanirrahim, nirrahim, digetarkan lidah, maka itu kurang fasih. Bacaan yang fasihnya ra yang bersabdu tak digetarkan lidah, disembunyikan getaran. Baik, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tebalkan ra, tetapi kita tidak muncung ke depan. Ra kalau dia bersabdu, bacaan waqaf pun tuan-tuan hendaklah dihilangkan getaran. Saya terlibat dalam penghakiman peringkat kebangsaan. Kadang-kadang qari-qari kita yang dipotong markah kat mana? La tanfiru fil har. Dia buat macam tu. Fil harri, tapi bila waqaf fil har, dia ada getar.
maka pada ketika itu potong markah fasahah. Ra yang bersabdu kalau waqaf pun hendaklah disembunyikan getar. La tanfiru fil har, macam tu aja. Dia tak boleh fil har. Dia potong markah. Ya. Jadi kita kena ambil maklum bahawa ra yang bersabdu getarannya hendaklah disembunyikan. Ya. Bukan tak ada getar langsung tapi tersembunyi. Ya. Tidak kuat maksudnya bunyi getaran itu. Baik, yang berikutnya pada lafzul jalalah bismillah. Allah tu, lafaz Allah tu dipanjangkan dengan kadar 2 harakat. Ya, 2 harakat walaupun tak ada tanda mad. Ya, mengajar anak-anak baca Iqra, kita kata tanda panjang ialah alif kecil, alif besar. Sampai pada perkataan Allah, alif kecil tak ada, alif besar tak ada, tapi panjang. Anak tanya balik, ni kenapa panjang? Ya, alif kecil pun tak ada, alif besar pun tak ada. Orang kata panjang-panjang je lah. Ya, kita bantai macam tu. Ya, hilang semangat anak nak belajar. Sebab apa? Tanya kena marah. Ya, sebenarnya sebagai ittiba'an. Ya, tak ditulis alif sebab apa? Ya, sebab ittiba', mengikut tulisan Muhammad Rasulullah. Pada cincin Nabi kalimah Allah tu letak alif tak? Pada cincin Nabi ya, tak ada. Maka ittiba'an. Ya, tulisan itu secara ittiba', maksudnya ikut tulisan. Ya, zaman Nabi lagi tidak diletakkan tanda alif pada Allah, tetapi ya dari segi bacaan ada. Ya, nama dia mad asli hukmi, mad asli pada hukum bacaan, tidak pada tulisan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Huruf akhirnya berbaris bawah. Maka dalam bacaan kita baca riwayat Hafs an Asim. Hafs an Asim ambil bacaan ni daripada Imam Asim bin Abi Najud. Imam Asim ambil bacaan ni daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, Osman bin Affan, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud. Ya, 5 orang daripada sahabat Nabi yang menjadi guru kepada Imam Asim. Ya, 5 orang sahabat ni ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara bacaannya juga yang kita kena tahu dalam bacaan kita, bila huruf akhir berbaris bawah ada bacaan, ya, ada bacaan raum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimi, rahimi, sikit aja mi tu. Ya, kalau penuh rahimi, tu penuh. Ini sikit aja. Mi tu sekadar ia 1/3 daripada bunyi yang sebenar. Itu namanya raum. Raum ni maksudnya menyebut dengan 1/3 bunyi. Raum bukan maksudnya meraung. Ya, sampai dengar sekampung, tidak. Raum bunyi 1/3 bunyi yang sebenar. Baik, kita sama-sama baca sebab kita nak ambil bacaan bersanad ni kena habis semua wajah-wajah bacaan yang ada. Mad, ya, mad arid li sukun ar-rahim. Mad arid li sukun tuan-tuan, tertib bacaannya ialah 6 4 2. Maksudnya lebih utama, ya, kita baca dengan 6, kemudian dengan 4, kemudian dengan 2. Dan mad arid disukun ni tuan-tuan kena jaga keseimbangannya. Ya, keseimbangan mad. Ya, saya tak dapat nak cerita panjang, tapi kalau tuan-tuan tengok buku saya kat belakang tu, Syarah Tuhfatul Atfal, di situ ada cerita berkenaan dengan keseimbangan mad. Tak boleh hukum mad ni kita baca, ya, terabu. Bismillahirrahmanirrahim 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin 6. Ar-Rahmanir-Rahim 4. Maliki Yaumiddin 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 2. Tak boleh macam tu. Imam Jazari berpesan, wa ma ya'tihi min harfi maddin fa fihi nadhiruhu. Setiap hukum mad yang sama
apabila dibaca di tempat lain hendaklah ikut kadar bacaan yang pertama kita baca. Jadi kalau surah Fatihah ni kita baca bismillah dengan 4 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 4 juga. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dia kena seimbang mat dia. Jangan kejap 2, kejap 4, kejap 6, kejap 2 balik. Tak boleh macam tu. Tidak menepati bacaan yang sampai kepada Nabi SAW. Ya, yang dikatakan bacaan bersanad tu dia ada tahrirat. Tahrirat maksudnya dia ada disiplin dan pantang larang dia sendiri. Pantang larang yang kita kena ingat dalam bacaan kita, mad arid kena jaga keseimbangan. Kalau baca dengan 4 semua tempat barulah menepati bacaan yang bersanad. Kalau baca 6 semua tempat barulah menepati sanadnya. Ya, begitu juga mad wajib. Mad wajib boleh baca 4 atau 5. Tapi kalau kita dah mula dengan 4, semua tempat 4. Kalau kita dah mula dengan 5, semua tempat 5. Ini kita kena ambil maklum, ya, menjaga keseimbangan mad merupakan salah satu daripada tuntutan dalam menepati bacaan bersanad. Baik, kalau kita baca dengan raum, maka mad aridnya mesti baca dengan 2. Sebab raum ni dia bariskan akhir hurufnya berbaris. Maka seolah-olah ya kita baca dengan mad asli. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Ya. Baik, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Mi. Jangan mi, tu mi goreng. Mi, sikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Alhamdulillah. Baik. Ayat yang berikutnya. Cuba hakimi bacaan saya. Agak-agaknya mana satu yang fasih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua, Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana yang fasih? Macam sama dia Ustaz. Ulang lagi sekali. Ya. Ulang lagi sekali. Ya. Pernah tengok tak majlis tilawah Quran? Ya. Ada tak hakim keluar? Mana yang baca tadi ulang lagi sekali? Tak ada tuan-tuan. Saya suruh tuan-tuan jadi hakim tadi. Ya. Sekali je hakim, sekali dengar je. Baik. Bacaan yang pertama saya baca dengan al. Ya, menjaga sifat lam di mana lam keluar daripada tepi hujung lidah. Orang Melayu sebut lam dengan tengah hujung lidah. Al. Itu bacaan Melayu. Bacaan Arab dia sebut daripada tepi hujung lidah. Lam tu bunyi daripada tepi hujung lidah, bukan tengah hujung lidah. Maka sebab itulah kalaulah kita ada ajar anak-anak kita baca Fatihah, anak kita bunyi baca dia macam ni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia ada ala-ala bila-bila. Ya. Macam mana nak bagi hilang ala-ala bila-bila tu? Kita kata alham, dia baca alham. Dia ada ala juga. Budak ni aku tarik lidah kan? Ya. Alham, alham. Dia ada macam tu juga. Maka ajar kepada dia supaya lidah dia, hujung lidah dia diserongkan ke gigi taring. Bila dia serongkan lidah, waktu dia sebut al, maka pada ketika itu akan bunyi lam keluar daripada tepi hujung lidah. Maka bila keluar daripada tepi akan hilang bunyi ala-ala tu. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cuba. Baik, lagi sekali. Alhamdulillahi rabbil
rabbil alamin. Alhamdu, cuba alhamdu. Huruf dal kena sebut mengada-ngada. Tak mengada-ngada tak jadi. Budak-budak naik pokok duku kena mengada-ngada. Ya. Hujung lidah kita letak pada gigi hadapan. Alhamdu. Kalau kita sebut alhamdu, itu dal Melayu. Du, dal Arab du. Cuba dadi du bad. Lidah tolak hujung lidah kita pada belakang gigi. Dadi du bad. Du dan dani dadna minal mudni madidan danida. Kalau Melayu dadi du bad, du dan dani dadna minal mudni, tu Melayu. Ya. Kalau Arab tadi dia lembut sikit dal dia. Ya. Dadi du bad. Cuba. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hati-hati pada huruf ain. Huruf ain jangan sampai naik ke hidung. Rabbil alamin, itu naik ke hidung. Ya. Ain tempat keluarnya di halqum, bukan di hidung. Orang yang baca ain salah tuan-tuan, dia ada satu ayat dia tak boleh baca. Saya panel penemu duga untuk pengambilan guru peringkat kebangsaan. Ya, kita ada sediakan satu ayat. Ya, kita tahu bakal ustaz, bakal ustazah ni baca betul tak betul. Ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ayat ni kalau orang tu dia baca ain tak fasih, bunyinya agak ganjil. Dia akan baca dengan bunyi kalla la tuti'. Bunyinya macam tu. Kita tahu ni ustazah ni sebut ain tak tepat ni. Ya. Dia tak bunyi tuti', dia bunyi tuti'. Ya, bunyinya di hidung. Ya. Jadi balik tes diri sendiri, bunyi macam mana pada tuti'. Ya. Ain dia tak bunyi di hidung tuan-tuan. Ya. Baca ain bunyi di hidung kurang fasih. Kita bagi laluan pada azan kan macam mana? Jadi huruf ain jangan sampai bunyinya di rongga hidung, sebab ain bukan keluar daripada rongga hidung. Kalau belajar dengan ustaz, dengan ustazah pun tak dapat sebut ain dengan tepat juga, maka belajar dengan burung gagak. Burung gagak paling tepat sebut ain. Ya, tepat sekali ain dia. Ya. Jadi itulah bunyi ain yang fasih. Ya. Baik. Disebabkan huruf yang akhirnya bukan huruf yang berbaris bawah, maka tidak ada bacaan raum. Kita cuma ada bacaan iskan sahaja, iaitu mematikan huruf akhir dengan hukum ma'arid lisukun. Kita ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Jangan baca Nir-Rahim, Rahim, seolah-olah hak di belakang tu dimatikan. Ar-Rahmanir Rahim. Baik, di sini ada raum sebab huruf akhir berbaris bawah. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, raum ni tuan-tuan sekadar kita belajar malam ni je. Jangan pula esok langsung jadi imam baca. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Senyap lama, rupa-rupanya lupa ayat berikutnya. Ya. Sebab duk ingat nak buat raum aja. Ya, terlupa ayat berikutnya sebab duk ingat nak buat raum. Ya. Dia kena praktis dulu. Ya, kena praktis dulu. Ya. Biasakan baca dalam sembahyang sunat seorang-seorang dulu. Ya, bagi boleh. Lagipun kalau kita bawa pada masyarakat yang belum bersedia dengan raum, masalah juga. Kata dia dah 60 tahun aku hidup tak pernah dengar pun orang baca macam ni. Salah punya tu imam. Ada pula Ar-Rahimi. Ya. Dia kira dah 60 tahun dia hidup tak pernah dengar. Dia tak kira dah 60 tahun dia tak mengaji. Ya. Baik. Ayat yang berikutnya, Maliki yaumiddin. Dal dilembutkan, middin. Jangan jadi dal Jawa. Dal Jawa kuat, hentakan dia. Maliki yaumiddin. Confirm Jawa. Ya. Kalau melompat macam tu confirm Jawa. Ya. Maliki yaumiddin. Baik, pada din ya, nunnya berbaris bawah, maka ada bacaan raum. Raum ya. Maliki yaumiddin. Ma, jangan ma. Bukan me, ma. Ya. Arab ma, Melayu ma. Ya. Bukan me. Maliki yaumiddin. Baik, ayat berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, nasta'in. Ya, ta. Huruf ta adalah huruf yang paling lemah hamas. Hamas maksudnya terlepas nafas waktu menyebut huruf. Jadi huruf ta cukup kalau sekadar bila kita sebut ta tan, kita dah rasa ada angin. Contoh tuan-tuan, buat macam ni. Ta tan. Ada rasa angin tak? Kena tapak tangan tuan-tuan. Ta tan. Ada tak? Kalau ada, itu tandanya hamas kita dah betul. Ya, huruf ta tak payah dibuat-buat angin. Ini kadang-kadang orang kita tak faham. Dia baca ta huruf hamas, maka dia pun nasta'in. Sengaja dibuat angin tu. Nasta'in. Ya, angin tu tak payah dibuat-buat. Ya, kalau subuh pagi Jumaat tu masya-Allah, tajafa junub. Sampai macam tu. Ya, tatajafa junubuhum jadi ya, sampai macam tu angin. Tak perlu. Huruf ta adalah huruf yang terlepas napas waktu kita menyebut. Maksudnya ada angin, tetapi bukan angin yang dibuat-buat. Ya, sebab dia bukan sofir. Sofir barulah yang dibuat-buat bunyi. Ya, ta ni hanya sekadar hamas, dia bukan sofir. Ya, kalau sofir macam sin. Ya, nas ta nas. Ya, itu angin yang dibuat. Nas. Ya, itu sofir, kena buat angin dia. Tapi ta sekadar hamas saja, tidak ada sofir. Ya, maka cukup sekadar kalau kita sebut ta tan, kita dah ada rasa angin, tandanya ta kita dah pun tepat. Ya, tak payah dibuat-buat anginnya. Ya. Baik, na'budu. Ya, dal. Na'budu du. Ya, jangan jadi dal Jawa. Iyyaka na'budu. Tu Jawa. Ya. Kalau dal India, iyyaka na'budu. Itu India. India dia gulung ujung lidah. Na'budu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bacaan India. Sebab apa? Dia lipat ujung lidah, maka bunyi dal dia tu agak ganjil sikit. Ya,
kita nak dal Arab. Ya, kita nak budu Arab, bukan budu Kelantan. Ya, nak budu, tak nak budu. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati pada iya, sabdu kita kena jaga. Surah Fatihah dia ada 14 sabdu. Meninggalkan satu sabdu sahaja lahan jali, membatalkan, tidak sah solat. Ya, jadi kena jaga-jaga, sabdu kena dijaga. Baik, pada nasta'in huruf akhirnya berbaris dhammah, maka dia ada bacaan raum dan dia ada juga bacaan ismam. Tuan-tuan yang nombor 7 kat bawah halaman 53, nombor 7, ismam berserta mad 6 harakat. Tolong betulkan, 6 harakat, bukan 4 harakat, ya. Jadi bacaan dia ada bacaan raum, ada bacaan iskan dan ada bacaan ismam. Ya, kita baca dulu dengan iskan. Iskan maksudnya matikan huruf akhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi mematikan huruf akhir ada 3. Boleh baca 2, 4 dan juga 6. Berikutnya bacaan raum. Bacaan raum hanya 2 harakat sahaja. Nasta'inu. Cuba. Waktu kita sebut nu, mulut kita tak muncung, lidah kita aja tarik masuk dalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita tak muncung mulut, kita cuma tarik lidah ke dalam untuk sebut nu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, berikutnya ismam. Ismam ialah memuncungkan mulut, isyarat bunyi dhammah tetapi tak berbunyi. Macam kita sebut nu tapi tak berbunyi. Nu. Oh ya, yang tak berbunyi. Ya, jadi ismam ni tak boleh malu. Ya, saya selalu kursuskan guru-guru pendidikan Islam, tuan-tuan, peringkat kebangsaan. Saya pesan pada ustazah-ustazah, sebab ustazah-ustazah ni malu ni. Ya, dia tak boleh malu, dia kena tunjuk pada budak-budak. Kalau tak jadi ismam. Ustazah malu. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, malu nak tunjuk mulut pada budak. Budak balik rumah semua baca macam tu. Nasta'in. Apa tu? Ismam kata dia. Ya. Sedangkan tu bukan ismam, itu pemalu. Ya. Jadi dia kena tunjuk. Muncung mulut tu adalah muncung yang ada rongga, yang boleh keluar nafas. Ya, dan bukan muncung terbuka besar macam Donald Duck tu. Nasta'in. Tak boleh. Ya. Muncung yang sedikit aja. Ya. Kita cuba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang bila kita tengok ke dia, dia pun nasta'in. Ya. Muncunglah elok-elok nasta'in. Ujung tu kita muncungkan macam sebut nu tak berbunyi. Ya, itu bacaan ismam. Nabi kita ketika mana mengimamkan kabilah Bani Salim bin Amir, Nabi kita baca dengan cara ismam. Sebab tu sebahagian ulama kata sunat baca Fatihah ni dalam solat secara ismam. Ya, sunat. Ya, tapi macam saya pesan tadi, praktis dulu. Ya. Jangan mentang-mentang dah talaki bersanad ni malam ni juga ya baca ismam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lupa ayat berikutnya. Ya. Senyap lama, rupanya lupa ayat berikutnya. Ya. Praktis dulu. Ya, bagi kita biasa. Ya. Baik.
Itu bacaan ismam. Ismam baca dengan 2, 4 dan 6 sebab sama dia macam hukum ma'arid disukun. Baik, ayat yang berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati pada na, ihdinas, jangan nos, ihdinas, itu salah ya, tidak tepat. Ihdinas ya. Kemudian pada tol, yang tebalnya ta, lam itu nipis. Ihdinas siratal mustaqim, lam nipis, jangan lam tebal sekali. Ihdinas siratal mustaqim, itu lam tebal sekali. Ya, tidak fasih kalau kita tebalkan lam. Lam hendaklah dinipiskan. Kalau tak boleh juga nak menipiskan lam, maka cuba senyum, insya-Allah nipis. Ihdinas siratal mustaqim. Saat kita senyum, lam akan jadi nipis. Ya, coba. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, dan kena ingat tuan-tuan, senyum itu bukan semestinya. Senyum itu hanya kaedah pendekatan. Ya, untuk orang yang sukar sebut. Jangan pula mentang-mentang dah talaki bersanad malam ni balik tes imam kampung. Imam baca Fatihah, menggigil imam kampung, kena tes. Ya. Saya dah talaki bersanad ni, imam cuba baca Fatihah, ya. Imam pun baca, muslimat pun sama juga. Suami malam ni tak ikut, dia ikut. Balik tes suami, bang baca Fatihah bang. Ya. Bila baca aja salah. Ya. Tuan imam tanya, saya salah kat mana? Imam tak senyum tadi. Ya. Imam tak senyum tadi, kata dia. Saya dah talaki bersanad, kena senyum. Itu salah faham tuan-tuan. Senyum itu hanya kaedah pendekatan saja, tak semestinya. Ya. Ada orang pergi nak mengajar, dia kata Ar-Rahmanir Rahim kena herat mulut. Kalau tak herat mulut tak jadi, tak sah. Talaki bersanad kena herat mulut. Ar-Rahim, Allah susahlah kata kawan ni. Saya tak reti lah ustaz nak herat mulut macam tu. Tak sah sanad kata dia. Sudah. Ya. Herat mulut tu tuan-tuan mungkin pada dia aja, sebab tok guru dia tengok kalau dia baca biasa tak jadi. Ya. Kita kena tahu Quran ni tuan-tuan, muktamad dia ialah pendengaran. Muktamad Quran apa dia? Pendengaran. Kalau kita dengar bacanya fasih, walaupun cara buatnya tak sama, tak apa. Ya, macam kita kata tadi, orang ni dia tak senyum pun, tapi lam dia nipis. Ihdinas siratal mustaqim. Tak senyum pun, tapi lam nipis. Oh, kita kata salah tu sebab tak senyum. Tak boleh. Sebab apa? Quran ni muktamad dia ialah pendengaran. Ya. Kita belajar sifat makhraj huruf. Sifat dan makhraj huruf itu hanyalah pendekatan untuk mudah baca Quran saja. Tak semestinya. Ya, kita kata lidah letak pada gigi hadapan. Ustaz, saya dah tak ada gigi. Nak letak kat mana? Ya. Takkan yang tak ada gigi tak boleh baca? Ya. Lidah ditujahkan secara lembut pada gigi hadapan. Ya, tak ada gigi, nak letak lidah kat mana? Ya. Maka dengan sebab itu ulama mengatakan kaedah berkenaan dengan sifat dan makhraj huruf itu hanyalah pendekatan untuk memudahkan baca aja, tak semestinya. Kalaulah orang tu dia tak ada gigi, tapi dengan dia baca fasih walaupun tak ada gigi, maka itu sudah memada. Ya. Tak apa, boleh aja, sebab muktamad Quran itu pada pendengaran, bukan pada cara baca. Ya. Pada pendengaran. Baik, mustaqim, mimnya berbaris atas, maka tidak ada raum, tak ada ismam, ya, hanya ada iskan sahaja, mematikan huruf akhir saja. Kita ulang sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Hati-hati, kadang-kadang kita dengar anak-anak kita ada yang baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu kena tegur kalau baca macam tu. Kalau dia dah jadi tabiat macam tu sampai ketua bawa macam tu. Ya. Kena ditegur. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cuba. Alhamdulillah, ramai-ramai betul semua. Ya. Alladhi, ya. Huruf dzal adalah huruf lathwiyah. Lathwiyah ni maksudnya terjulur keluar hujung lidah menyentuh, ya, hujung gigi hadapan. Kalau kita tak keluar lidah ke situ, bimbang dia akan bunyi sofir yang kuat, maka berubah daripada dzal jadi zai. Siratal ladzi jadi zai. Ya, zal siratal ladzi. Ya, angin tertahan daripada keluar sebab lidah kita letak pada hujung gigi. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cuba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Huruf ghain bila dia berbaris atas, maka sifat tafkhimnya tafkhim yang sempurna. Ia ditebalkan dengan ketebalan yang sempurna. Ghain kalau baris bawah, maka tafkhimnya tafkhim nisbi. Tebal dia hanya nisbah saja, tak sempurna. Tapi kalau baris atas ataupun dia mati sebelumnya baris atas, maka kena tebal yang sempurna. Kalau kita baca ghairil maghdu, itu tanda ghain kita tidak tepat. Ghain kena ditebalkan. Ghairil maghdu, ghairil maghdu. Ya, kena tebalkan. Jadi kalaulah kita ajar anak-anak kita, biasanya kita suruh tebal, dia tak berapa faham macam mana nak tebal, maka kita ajar dia bentukkan bibir mulut dia jadi macam sebut O, gha, ghairil maghdu. Ya, kita dok suruh dia baca macam ni, ghairil maghdu. Ya, jadi nipis. Maka macam mana nak biasakan dia dengan bunyi tebal? Suruh dia bulatkan bibir mulut, ghairil maghdu. Maka pada ketika itu akan dengar ketebalan ghain yang sebenar. Bila dia dah biasa dengan bunyi tebal yang macam tu, lama-lama dia tak bulat bibir mulut pun, bunyinya dia tahu mana satu yang fasih. Ya. Baik, yang berikutnya huruf dad. Ya, huruf dad ni adalah harfu jambiyah, huruf tepi lidah. Kalaulah ni lidah, huruf dad ni tepi sini. Tepi sini bawa sampai tempat keluar lam sini. Maka kita berlaku tekanan angin. Ya, suara tertahan, angin juga tertahan sebelum keluar bunyi dad. Ghairil maghdu. Ya, sebelum keluar bunyi itu tertahan. Ya, tertahan itu namanya istitalah. Ya, sifat yang hanya ada pada huruf dad, tidak ada pada huruf lain. Istitalah. Ghairil maghdu. Nak keluar tu dia tertahan dulu. Ya, itu namanya istitalah. Walau nak keluar bunyi dha tu tertahan dulu. Ya, itu namanya istitalah. Baik, kita ulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
kena baca dengan nipis. Ghairil, jangan ghairil, itu ril kereta api. Ya, ghairil, ril, yang ril. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dallin tuan-tuan, kalau tuan imamnya semangat dallin, makmum pun insya-Allah semangat. Waladdallin. Dia punya semangat tu lain. Bila dallin imam semangat. Tapi kalau dallin imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum pun amin. Macam tu aja ya. Jadi dhallinnya tuan imam ni selalu mempengaruhi amin makmum. Tuan-tuan tengoklah kat mana pun. Ya. Dhalin tu dia akan mempengaruhi ya aminnya para makmum. Ya, jadi kena bagi semangat. Baik. Berikutnya ialah amin. Amin ni tuan-tuan, kita jangan duk bergaduh. Ya. Amin jangan duk bergaduh sebab amin bukan ayat Quran. Ni ada setengah tempat amin, ada setengah tempat amin. Ya, jangan duk bergaduh. Amin tu bukan ayat Quran. Ya. Boleh disebut dengan apa cara sekalipun, kata Syekh Ahmad Asy-Syaimi, boleh sebut dengan apa cara sekalipun asalkan jangan menyalahi dengan adat orang Arab. Ya, jangan menyalahi uruf bagi sebutan Arab. Ya. Hibrul Humam Ibnu Ahmad Al-Masri dalam kitab Al-Qaulul Tam sebut amin boleh dengan 4 cara. Amin boleh. Ya. Amin boleh. Amin boleh. Ni di Mesir setengah-setengah tempat ada. Ya. Berikutnya amin boleh. Ya, itu amin boleh dengan banyak cara tuan-tuan. 4 cara tadi dibolehkan. Ya, jadi tak payah bergaduh bab amin ni. Ya, nak panjang ke nak pendek ke, asalkan jangan menyalahi adat Arab. Menyalahi adat Arab contohnya macam mana? Waladdallin, tu imam. Ya, makmum amin. Tu orang Arab tak nak buat kerja macam tu. Ya. Kalau macam tu menyalahi adat Arab. Ya. Arab tak pernah duk buat kerja macam tu. Ya. Itu contoh menyalahi adat. Ya. Baik, pada waladdallin nun akhirnya berbaris fathah, maka tidak ada raum dan tidak ada ismam. Demikianlah tadi tuan-tuan ya, serba sedikit kita dapat ya talaqi musyafahah. Talaqi maksudnya kita mengadap, ambil bacaan daripada guru. Musyafahah kita tengok bagaimana cara sebutannya daripada bibir mulut guru sendiri. Ya, saya hanya pemudah cara aja ya. Tuan imam kita maghrib tadi pun baca masya-Allah sangat-sangat fasih. Jadi tuan-tuan belajar dengan tuan imam kita. Ya, saya datang ni cuma orang kata apa nak ya membugar semangat kita untuk mengaji aja. Ya. Jadi tuan-tuan belajarlah dengan imam-imam kita, dengan para qari kita ya di daerah tuan-tuan. Ya. Baik, di belakang tu saya ada letakkan pengenalan qiraat Imam Asim supaya kita lebih kenal kepada bacaan yang kita baca, dan begitu juga saya ada letakkan bacaan-bacaan ya gharib haf, iaitu bacaan-bacaan khusus bagi Imam Haf'an Asim yang menyalahi ya kebiasaan bacaan pada tempat-tempat lain. Ya, jadi perlu ditengok ya satu persatu. Kalau boleh tengok balik buka Quran kita, tanda kat sini baca macam mana, kat sini baca macam mana. Ya, contohnya dalam surah Ahqaf, itu ni ramai yang baca salah, hatta kepada guru-guru agama sekalipun kita pernah kursuskan 300 orang, hanya 7 orang saja baca betul. Ya,
Yang baca itu ni 7 orang aja. Selebihnya ada baca utu ni. Dia baca utu, dia tak baca itu. Ya. Sebab dia ambil pada kaedah huruf ketiga baris dhammah, maka hamzah wasal juga kena baris dhammah. Ya. Tapi di sini merupakan perkara yang bersalahan dengan kaedah. Ya. Jadi kena ambil maklum ya tempat-tempatnya. Ada tempat yang wajib, ada tempat yang boleh pilih, ya, maka perlu juga dilihat satu persatu. InsyaAllah kalau ada rezeki ya, ke masa-masa ke depan datang kita talaki pula berkenaan dengan bacaan khusus bagi Imam Hafs. Ya. Baik, di belakang tu ada sanadnya tuan-tuan, ya, yang saya sebutkan tadi ya. Dalam rantaian sanad ni saya yang ke-38, tuan-tuan yang ke-39. Tapi kalau dalam sanad Syekh Hani Jamal Husaini, saya yang ke-26, 26, tuan-tuan yang ke-27, sebab Syekh Hani yang ke-25. Jadi itu lebih dekat lagi nak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tengok nama guru kita, akhirnya sampailah di belakang pada halaman yang ke-82. Kita tengok tu, ya. Atas sekali, wa akhbarahu annahu qara'a ala fadilati Syekh Abi Muhammad Ubaid bin Sabah, dan memaklumkan bahawa beliau membaca daripada Syekh Imam Abi Amru Hafs bin Sulaiman bin Mughirah Al-Asadi Al-Kufi. Itu nama riwayat kita, riwayat Hafs, ya. Wa qara'a Hafs ala Imam Al-Kufah wa qari'iha Abi Bakar Asim bin Abi Najud, dan Hafs pula membaca kepada Imam Kufah dan juga merupakan qari di Kufah, iaitu Abu Bakar Asim bin Abi Najud bin Bahdalah Al-Asadi maulahumul Kufi, wa huwa ala syuyukhihi, dan beliau pula membaca daripada guru-gurunya Abi Abdurrahman Abdullah bin Habib bin Rabi'ah As-Sulami Ad-Darir, dan ya, membaca daripada Abi Maryam Zir bin Hubash Al-Asadi, dan membaca pula daripada Abi Amru Sa'ad bin Ilyas Al-Syaibani, dan keseluruhan guru-guru tadi membaca daripada ya Abdullah bin Mas'ud, ya, dan begitulah juga kepada Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan begitulah juga dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab dan juga Zaid bin Sabit. Itulah nama-nama guru kita di kalangan para sahabat. Dan membaca Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Osman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhum, ya, membacanya daripada Sayyidil Awwalin wal Akhirin, penghulu kewujudan yang awal dan yang akhir, Habibina, kekasih kita, wa Habibi Rabbil Alamin, dan kekasih Tuhan ya semesta alam, Muhammad bin Abdullah Al-Amin, ya, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anil Aminil Jibril, Nabi kita ambil bacaan itu daripada malaikat Jibril alaihi salam, ya. Jibril mengambilnya daripada Lauhul Mahfuz Al-Mubin, dan daripada Rabbil Alamin Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'uhu, dengan sanad yang telah disebutkan tadi daripada nama saya sampai ke sini. Maka saya mengijazahkan semua yang ikut baca tadi, ya, dalam majlis ini, ajaztukum jami'ah, qabilna ijazatan, ya. Jadi diijazahkan pada semua, ya. Jadi pada garis bertitik itu tuan-tuan tulis nama tuan-tuan, ya. Pada garis bertitik itu tulis nama tuan-tuan. Kemudian di bawahnya nanti kalau sempat, ya, beratur ramai-ramai kita tanda tangan, ya, untuk tanda tangan mengesahkan ya pengijazahan sanad. Ya, saya ijazahkan ni tuan-tuan dengan syarat apa? Dengan syarat tuan-tuan mengaji lagi. Ya, tuan-tuan mengaji lagi, perbetulkan lagi, perhalusi lagi. Ya, sanad yang kita ijazahkan ni sebagai salah satu motivasi saja kepada tuan-tuan untuk ya memperindahkan dan memperelokkan lagi bacaan. Sebab kita dah ada sanad, maka kita nak bacaan kita tepat menepati bacaan orang yang ada sanad. Ya, wallahu a'lam.